Ah, ada orang, dia rasanya hebat dalam makrifah. Dia tak kenal Mak dia cuma follow Mak dari FB. Dia dengar lah cerita-cerita Mak tapi dia puji Mak It's the best what I hear, Ya Rab Allah for you. Lepas saya tak pernah jumpa dia dan saya tak ada buat perhubungan rapat dengan Lepat. Cuma saya tahu apa yang Lepat bawa melalui Facebook dia, melalui apa yang orang share itulah. Jadi saya faham lah apa yang Lepat cuba bawa. So saya tak ada apa-apa hubungan sebenarnya dengan Lepat tu. Cuma mungkin jalan itu samalah. Macam apa yang Lepat bawa pun begitu juga yang kita bawa. Cuma mungkin kaedah dia tu berbeza, macam tu. Ya, saya faham. Amat-amat faham sebab saya dah duduk dekat situ juga dulu. Itulah yang dikatakan belenggu. Belenggu ilmu tu sendiri. Tak apa, insya-Allah slow-slow. Dia akan sampai, selagi kita mencari dia akan dapat. Dia akan dapat yang dikatakan merdeka tu tadi. Kalau kita duduk di dalam solat yang sebenar-benar solat, dia akan mencapai tu. Yang dikatakan hayya 'ala falah tadi tu. InsyaAllah selagi kita mencari, doalah banyak-banyak. Mudah-mudahan dipermudahkan perjalanan kita. Boleh, tak ada masalah. Apa yang saya boleh katakan tentang Lepat dia terlalu berhalus. Kerana mungkin dia tidak mahu menanggung fitnah. Sedangkan sebelum ini pun tengoklah macam mana dia dah menanggung fitnah kan. Sebab tu dia semakin halus. Tetapi bila ianya semakin halus, dia menjadi jalan panjang kepada orang yang nak menuntut. Tapi kalau nak buka terang-terang pun tak boleh juga. Sebab tak ada orang pun yang sanggup nak buat pertukaran jika seandainya dia nak mengetahui apa perkara sebenar. Kan? Bukan benda ni mudah-mudah kita nak luahkan. Boleh kita nak luahkan. Tetapi tempat kita nak beri itu, biar ada tempat dia. Sebab kalau tersilap luar, tersilap tempat, tersilap masa, boleh jadi fitnah pada diri orang yang bercakap. Contohnya macam saya, kalau saya beritahu terang-terang, mungkin jadi fitnah pada saya pula. Tu yang saya tak larat nak menanggung. Sedangkan sebelum ni pun dah banyak dah kita melalui jalan-jalan fitnah. Sampai 4 kali kena panggil Jabatan Agama, bersoal jawab tu semua. Tapi Alhamdulillah lah, kita ada buah pelepas. Tapi kita demi menjaga silaturahim tadi tu, kita makin berhalus. Tak nak lah bercerita secara terang-terang. Sebab cerita terang-terang, orang akan jadi silau. Orang tak nak jadi para pemikir dah. Orang dah tak nak mengaji dah. Orang hanya mengetahui saja. Dia tahu je. Jadi selagi tahu saja, dia belum lagi lah. Dia sekadar tahu saja. Dia ada maklumat saja. Dia belum menjadi ilmu yang sebenar-benar ilmu lagi. Barangnya tak siap. Macam itulah umpamanya. Dia ada infonya. Dia ada resepi saja. Contoh macam tu. Tapi saya faham. Akak seorang yang baik. Akak seorang yang banyak berfikir. Suka mentelaah. Mengaji. InsyaAllah orang macam ni mudah dapat. Assalamualaikum Mina. Terima kasih atas perkongsian. Siapa ni Lepat pun tak tahu. Tak kenal. Tapi apa yang dia cakap tu okey, sempoi. Benarlah, memang benarlah apa yang dia kata tu. Tak boleh nak disangkal pun, sebab bila kita baca surah Yasin ayat 10, kita nampak clear. Dulu kita tak tahu, kita ingat duk baca kat orang mati. Tapi bila tengok orang mati tu, hang baca, ada telinga tak boleh dengar, ada mata tak boleh melihat, ada hati tak boleh merasa, ada otak tak boleh fikir, ada hayat tak boleh bergerak. So yang kita duk baca dekat mayat tu, dekat depan, di sini kita tak faham. Jadi bila kita faham kembali
yang mati sebelum mati tu. Surah Yasin, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah yang disebut dalam azan tu, semua kita nampak pergi ke mana. Direct conversation untuk kita-kita yang telah mengenal. Bila disebut wasawaun alaihim anzartahum alam tumzirhum la yu'minun. Dulu kita bersangka-sangka kat orang macam mana. Hari ni bila kita ni orang yang telah ditalkin, orang yang telah tak ada lagi satu bulu rumah pun hak dia, dia telah mati sebelum sampai mati yang dibungkus tu. So dia nampak clear ke mana pergi, ke mana ni, kenyataan apa yang disebut ni ke mana perginya, bersembangan siapa ni, conversation ni. Sampai sehari 5 kali azan tu memberi nasihat. Tetapi bagi mereka yang ada dinding dalam hatinya, bagi mereka yang buta pada masa batinnya, akan jadi tak nampak juga. Soal lepat dihina, difitnah ni dari 1997 masa kes tu meletup tu, dah meletup dah. Cuma itulah, lepas perform dari tahun tu, bercakap, menulis, photostat, jual masa tu, jual kat student-student apa yang lepas tulis. Buku babi hutan tu dulu dah buat dah, tapi A4 ni lah, kawan tolong menaip, jual tangan RM5, dua ada 10 keping, semua dah buat dah, lalu dah pecah minda dah. Lepas tu soal difitnah di kalangan ramai ni, bila ustaz-ustaz fiqah ni sesetengah mereka menjadi gila disebabkan tak tahu apa yang mereka nak. Kalau isu kita mengetahui apa yang tersebut di dalam surah-surah Al-Quran mengatakan, janganlah kamu mengintip kesalahan orang lain, janganlah kamu mengaibkan orang lain. Contoh dia Al-Hujurat ayat 12. Janganlah kamu, contoh yang lain pula, kita tak boleh tuduh orang sesat, pasal Tuhan dah kata itu hak dia, nak beri petunjuk, nak menyesatkan, itu hak dia. An-Nahl 93, Ibrahim ayat 4, Yunus 99 dan 100, Al-A'raf ayat 10, Al-An'am ayat 107. Semua ni dah clear dia bagi. Tapi disebabkan sesetengah ustaz ni, sesetengah orang ni di Malaysia ni, mereka suka nak bercakap sesuatu, nak create sesuatu benda, nak bagi ada isu, baru ada conversation, baru ada babak-babak bercakap dan babak-babak hadis, babak-babak firman. Sebenarnya tak perlu kesilapan orang pun, tak perlu apa tu seseorang nama disebut untuk mencerita sesuatu kebenaran. Quran tu tak ada pun nama lepat, tak ada pun nama orang lain, cerita je lah benar-benar. Tetapi inilah masalah. They wanna give super knowledge or borrowed knowledge. Jadi tan sinilah nak buat macam mana. Soal fitnah, kita harus biasa dengan benda tu, menerima dan biarkan. It comes, let it go. Jangan stop fitnah tu, dan you have to have conversation. Orang kata lepas, aku dengar hang kata tak payah semayang, kita terpaksa berhenti dari itu, nak bercakap pula. Bila aku cakap, hang dapat di mana? Ustaz mana cakap? Dia dapat di mana? Tak payah lah. Orang kata lepas ni ada ustaz seorang lagi balun hang pula, baik-baik dia. I let it go. Nampak tak Ina? Kalau kita takut fitnah, benda ni dah berlaku dari dulu lagi dah. Tapi sekarang zaman dah terbuka, bukan dalam zaman lagu dulu. Zaman kembali kepada yang lagi dahsyat, tetapi kembalinya kepada apa yang terjadi dulu, dia berulang balik. Cuma yang bestnya, para nabi, para wali Allah, para aristu billah, waristu anbiya rahimullah, orang beriman, mereka ni jalan terus, mereka tak berhenti communicate. Sebab dalam surah 7 ayat 199, jadilah pemaaf, buatlah yang benar, dan berpalinglah daripada mereka yang bodoh. So kita tak peduli lah. Hang balik dari negeri Arab ke, hang siapa ke, orang tengok apa yang keluar dari mulut hang tu. Kalau ada kebencian, maka hati hang berpenyakit. Walau you have a great mind to keep all the script, all the storyline daripada hadis, diriwayat oleh siapa ni semua, that's all can be programmed. Yang tu you exercise your mind untuk file up there. Tak kisah hang panggil Hindu, Cina, hang bagi itu semua suruh mereka boleh hafal. Tapi hati ni lain, kerja hati ni lain.
tambah-tambah bagi para makrifah. Ya Allah, dia tahu kedudukan wali hakikat dan wali syariat. Dia tahu benda tak ada salah tapi akan mendatangkan susah dari sudut makrifah. So dia senyum. Kalau fitnah tu datang ke awak berhenti, awak communicate, bermakna you accept it. Lah tak payah hantar dia ni seorang ustaz yang suka menabur fitnah in his own way. So biar piah, lantak piah. Orang tanya kadang macam-macam, macam mana lepas you, how can you be so strong? Depa bagi public, depa viral satu Malaysia, hang duk jalan seorang-seorang. Aku tanya, no, connected to connection. Yang baik akan bercakap yang baik, yang baik akan datang dengan baik. Yang buruk walaupun berpakaian baik tetap buruk hakikat dia. Jalan terus nah, jalan terus. Nak takut apa dimaki, dicaci, jalan terus nah. Okey nah, selamat. Kain salam lah kat abang tu tadi yang cakap tu. Kain salam. Baik, selamat nah, selamat. Yang sama, hebat tu memang dari segi bercakap dengan dia tu memang dia hebat lah. Dia ni tak kenal Mak pun, tak pernah menghubungi Mak. Dia kata saya cuma tengok di FB tentang Mak ni. Dia kata apa yang Ina rasa bangga di sini, dari sudut hati kecil Ina, dia perkataan dari mulut yang keluar tu, Mak keluar satu-satu dengan halus. Maknanya halus tu sempurna, lengkap. Tu pun ada orang fitnah dia. Dia sendiri, empunya diri ni, Afiq nama dia. Dia pun difitnah berkali-kali, pergi pejabat agama. Tapi dia dah cakapkan dia mempunyai perkataan-perkataan yang untuk melepaskan diri dia. Dia kata, Alhamdulillah, dia selesai dengan baik. Sama macam Mak jugalah. Jadi maknanya dia tak boleh menerima orang macam kata kat Mak semua ni, tak boleh. Sebab benda tu tak benar. Dia tahu kebenaran yang Mak bawa ni terlalu halus. Dari Pahang, 42 tahun. Jadi Ina sembang dengan dia lah. Very best guy, you know. Dia ada kedai cendol di Pahang ni, dijemput pergi. So apa Ina nak cakap di sini, dia juga empunya diri ni, Afiq ni juga tak pandai berbahasa Arab. Dia bagi tahu, maaf Kak, saya bahasa Arab memang tak pandai. Tapi bab hadis semua tu saya tahu. Surah-surah chapter ni saya tahu. Dia kata. So, apa yang Ina punya pandangan di sini dapat dari sudut hati Ina, bila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, maka jadi-jadilah ia. Jadi bila jadilah ia tu, akan ada musuh-musuhnya di keliling. Tidak jauh bezanya dengan junjungan besar kita Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain, Nabi Isa juga, dia juga dihentam teruk. Jadinya seperti Nabi Syif, dia juga sampai berbunuhan. Jadinya di situ kita nampak betapa periknya mereka. Keistimewaan Nabi Khidir, sehingga Allah menyuruh Nabi Musa percari Nabi Khidir, belajar, tengok dia. Jadinya dari segi boy ni cakap, betul lah, setiap sesuatu yang diangkat Allah memang akan dihentam habis-habisan, diuji berbagai-bagai bentuk dan cara. Terpulang pada individu tu, sama ada dia boleh menerima dan meneruskan jalan dia hanya kerana yang satu, Allah. Jadi insya-Allah dia dah menemui jalan yang benar. Allah meredoi dia. Benda ni berlaku pada dia, jadi dia dah faham. So Ina boleh menerima lah. Jadi dengan berbesar hati Ina ingin katakan, you are the best man. Hingga orang keliling tahu Mak walaupun Mak tak kenal dia, tapi dia tahu Mak dan dia mengatakan lepas sangat halus, halus percakapan, perbualan dia. Dia beritahu kat kita. Tapi orang dah tak faham, orang memfitnah dia. So ilmu makrifah ni dia datang berbagai-bagai bentuk. Terpulanglah pada orang ustaz, guru-guru yang ingin menyampaikannya. Ada guru yang zindik, tapi pada lepat ni halus, dia sangat halus. Bermakna dia tahulah lepat ni macam mana. So Ina rasa bahagia, bangga pada Allah Ta'ala. Apa yang ustaz-ustaz tu cakap tak benar, kita tahu dah.
Jadinya kita seperti Mak kata, let them go. So kita teruskan saja. Alhamdulillah buat Mak. Jazakallahu khairan ya Rob. Nak kita berakhlak macam Nabi apa semua. Ya bang, memanglah mereka cakap tu macam lembut kan. Nak kita berakhlak macam Nabi apa semua. Kadang-kadang bang, ada satu ketika yang mereka nasihat kita tu bukan boleh menyejukkan hati kita pun. Tak. Bukan senang nak luahkan macam mana saya nak abang pun tak tahu bang, tapi Allahu Akbar. Macam abang duduk hantar abang, saya faham lah macam mana kan. Mereka tu kena bersyukur abang tak diuji macam tu. Ya bang, memang Kita tak boleh bersembang tentang sesuatu macam ni lah brother. Kita tak boleh bersembang tentang sesuatu yang kita tidak tahu dan kita tidak belajar. Kita boleh datang dengan pertanyaan melalui adab dan suasana yang benar-benar ingin tahu. Depa nak menghentamnya. Tidak menjadi kudis pada orang-orang yang berilmu tinggi, dianugerah Allah Ta'ala pada diri empunya diri. Tak kiralah siapa pun, Mak ke atau siapa-siapa pun. Dia akan telan dan mengatakan Alhamdulillah dengan kata-kata engkau pada aku yang amat perik itu. Beban. Aku terasa dihentam. Tapi kemenangan yang hakiki yang menunggu Mak di akhirat kelak. Jadi tak ada apa yang nak dipedulikan Mak walaupun sakitnya teramat-amat. Ingat, Rasulullah juga berkorban segala-galanya. Disakiti, dikeji, dimaki, dihina, dicaci untuk menyebarkan Islam. Apa yang dia tak terima? Keperitan hidup dia Allah Ta'ala saja yang tahu. Kenapa? Kerana hati dia mulia di sisi Allah, diangkat darjatnya. Kita katalah pula, kata dia tu maksum laduni semua. Tak ada bezanya dengan kita di dunia ni kalau Allah nak bagi. Kalau tidak, tak ada istilah kun fayakun lah. Kalau Allah nak jadikan ia, Allah jadikan ia. Tapi jangan lupa, setiap kebaikan pasti ada kejahatan. Kejahatan tu yang datang bertubi-tubi ni lah. Yang duk hentam kita tu. Tak ada beza kan? Zaman Rasul dengan zaman kita tak ada beza. Cuma dia lebih moden, lebih maju lagi. Sistem canggih. Tapi kalau kita renungkan dia, kita nampak dengan jelas. Tak ada beza pun dengan zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Setiap kebenaran pasti ada cabaran. Setiap kebenaran pasti ada hentaman dari pihak lain. Untuk menjatuhkan aku, untuk menjatuhkan Islam. Seperti Rasulullah menegakkan Islam, orang jatuh dia. Kafir, Yahudi nak jatuhkan dia. Betapa siksanya, nak sorok diri. Nak naik ke gunung sorok. Tak mau bagi orang kafir nampak dia. Sahabat-sahabat dia membantu dia. Pak saudara dia membantu dia. Sehingga yang terbunuh pun ada. Kita nampak keperitan Nabi macam mana lebih teruk daripada kita. Jadinya kalau ada manusia-manusia yang macam ni, kita anggap saja setiap kebenaran yang cuba aku jelaskan dan cuba aku sampaikan, pasti ada yang akan menghentam aku kembali untuk menyatakan ia tidak benar. Tapi Allah Ta'ala dengan kita tahu kebenaran tu. Sebab kita tahu. Itulah kalau tidak wujud dah perkataan sir. Rahsia di dalam rahsia. Jadinya kesabaran tu penting. Keimanan yang tinggi penting. Akhlak moraliti yang bagus. Biarpun hentaman datang bertubi-tubi, hanya Allah saja yang kita bertaut. InsyaAllah Allah akan buktikan benda tu adalah benar, nyata dan jelas. Jadi tak ada apa yang kita nak takut. Kita sandar betul-betul dekat dia. Dia akan buktikan pada mereka. Walaupun lambat, walaupun makan masa bertahun-tahun. Tapi insya-Allah satu masa di mulut dia akan keluar kata, apa yang aku buat dekat lepas tu betul-betul aku yang salah. Mungkin dah terlambat kalau nak main minta maaf pun. Hijab tu tidak buka. Pasal tu jadi macam tu. Sayang belajar tinggi-tinggi, PhD Arab Saudi. Tapi hati dia masih dunia, bukan akhirat. Dia tidak betul-betul tawakal pada Allah Ta'ala. Pujian dunia dapat apa? Walaupun orang puji kita best lah, bagus lah, semualah. Tak apalah, benda-benda tu datang dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak rodong dia cakap, dia tak cakap.
Kita bersyukurlah pada Allah Ta'ala sebab yang satu tu juga yang memberi kebenaran tu. So tak ada apa yang nak dikisahkan. Katakanlah pada Allah, ya Allah, Engkau memberi aku menerima ujianmu dengan lapang dada. InsyaAllah satu masa dia akan tenang semula dan mengatakan aku yang benar. Biarlah Allah yang membenarkan benda tu berlaku pada kita. Bukan manusia. Dia nak hukum. Hukum lah. Aku berdiri di sini kerana Allah. Aku berkata pun kerana Allah. Apa pergerakan aku kerana Allah. Tanpa Allah, bangkailah aku. Ina, is a very simple understanding here, iaitu kita tak boleh menghina orang walau orang itu ada ilmu atau tak ada ilmu, tetapi yang penting orang itu ada hati dan perasaan. Kita tak boleh melukakan hati orang lain, kita tak boleh bagi orang kecewa, apatah lagi to judge them by our standard. So hari ni simple je, hampa balik dari negeri Arab, hampa ada PhD, hampa ada degree, hampa ada diploma, hampa ada whatsoever can be called, clear dah, simple je pun. Tapi macam mana ustaz-ustaz yang balik daripada tanah Arab ni, yang fasih bahasa Arab, peka dalam hadis dan hafiz Quran, dah jadi buta perut dengan macam tu. Rata masjid, rata surau lepas jajar nama lepat. Macam mana adik-beradik aku, macam mana kawan-kawan aku, sahabat aku? Mereka ingat mereka saja ada perasaan kot, orang lain tak ada akal fikiran. Jahat, mereka ni memang jahat. Mereka berselindung di sebalik wibawa agama, pakai smart, cara bertutur ada, tetapi hati penuh penyakit. Seperti surah 2 ayat 10. Terang-terang, Ina, terang-terang. Terbaik, kutiplah daripada hadis-hadisnya. Kalau manusia-manusia yang kata pada lepas, contoh terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh yang terbaik. Kutiplah daripada hadis-hadisnya. Kalau manusia-manusia yang kata pada lepas tu ini mengatakan lepas sesat, lepas salah, lepas tak betul dan segala benda, bukalah hadis Nabi. Bacalah satu persatu. Rasanya tak baca pun dia tahu dia PhD Arab Saudi. Tapi Arab Saudi semua pun kita tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai dari sudut ilmu. Diri sendiri. Mereka tu mengajak yang terbaik, tapi diri sendiri. Tepuk dada, tanyalah diri. Apa yang aku bawa balik dalam hidup aku ni sampai aku nak fitnah orang, mengkhianati orang? Layak ke buat macam tu? Tapi dia tak sedap. Dia pilih dunia, bagilah kat dia dunia. Kita pilih akhirat. Jalan terus ke jalan akhirat yang benar dan nyata. InsyaAllah, ya Rabb. Susah kan, tak cakap pun susah, cakap pun susah kan. Dengan kepala otak mereka ni, kalau duk kata yang tu lah kan. Padahal benda ni semua mereka pun tak tahu lah. Mereka tak tahu, mereka duk mereka bukan lah kan. Semua nak buat buku, nak bagi viral semua kan, duk pakai model, mereka buat cerita macam-macam kan. Pasal anak hilang dulu, mereka tak ambil tahu sampai macam ni kan. Duk hentam lagi kan, duk balon lagi kat atas. Tak mahu sudah lah. Duk gatai pungkok, duk kacau-kacau lah. Nanti tak? Kami tak kacau hampa pun. Buat kerja hampa lah, kami buat lah kerja kami. Aduh, nak cari jalan mudah lah semua kan. Semua bertopeng lah semua tu. Sibat, kamjat. Makan akal fikirnya. Itulah. Lebih 11 ayat Quran. Beruntunglah mereka yang menggunakan akal fikirnya. Itulah. Mereka main, mereka cakap ikut suka hati mereka. Aku tak pernah hentam mereka sebelum ni pun. Mereka tahu benda tu. That's fact. 10 tahun aku bercakap. Aku tak pernah kacau mereka pun. Tiba-tiba mereka jadi macam gila. Mereka tahu bila mereka sebut nama aku, mereka attach nama aku dekat YouTube, mereka pakai gambar aku, mereka dapat viral banyak, dapat view banyak. Bukankah iblis? Bukankah tamak haloba? Bukankah jahat? Mereka tak kenang benda ni, mereka tak fikir, tak sampai to their sense, the core of common sense mereka tu dah tak ada. Never exist common sense. Mereka hentam je, mereka tak peduli dah apa yang mengaitkan orang ke, menyiksa batin orang ke, mereka tak peduli lah. Ni ustaz-ustaz ni memang mereka ni iblis yang nyata bagi aku.
secara peribadi mereka ni iblis. Itu pandangan aku lah. So pergi pejabat agama kan, dah pergi jumpa dah semua orang kan, semua orang dah pergi tanya dah dalam majlis agama apa semua dah pergi dah, soal jawab dah semua. Apa lagi apa tak faham ke atau nak apa lagi, apa mau apa lagi daripada kami. Kami dah bagi secukupnya dah, apa kerjasama yang apa nak kan, apa yang apa soalkan kami jawab dah. Apa yang apa tak setuju lah, sudahlah. Buatlah cara apa, kami jalan cara kami, betul tak? Semua ada satu pintu lah. Siapa nak pergi satu pintu pergi, nak pergi pada 3 pintu lagi ikut hang lah, nak pergi sana pergi kan. Masing-masing dah kata kubur masing-masing, pandai pula cakap lagu tu, betul tak? Pergi, jangan duk kacau pergi kan. Syahdah kita sama juga, dah pilih jalan tu, pilih jalan tu. Lepas tu kalau siapa? Panggil tak berhenti lah jabat agama, sat agama Jawi lah, sat ni lah, sat sana lah, sat Pulau Pinang lah, sat KL lah, Selangor lah. Panggil lah, dah nak panggil sangat panggil. Dah kami jawab lah semua, okey lah, settle lah. Tak apa hati nak mana lagi. Anak aku hilang dulu, dia buat tak tanya kan, tanya lah sekarang ni. Ambil belik, buka belik kes ni, tanya macam mana baru tanya soal jawab kami kan, tanya soal jawab pasal macam mana anak dia boleh hilang. So lepas tanya balik, pandai tak mana tanya pula benda tu. Tak apalah itu semua. Tak deal. Pandai tak deal. Tak kena kat apa tak deal lah. Kena kepala apa? Baru nak melupuk. Tu ya.